Bud Al-Kisah, cerita dimula. Cerita dongeng pusaka lama. Sebuah negara di Nusantara diberi nama Pura Cendana. Diperintah oleh seorang raja bernama Sultan Alam Shah Bana. Tempat berlindung rakyat jelata, dana aman sentosa. Baginda Sultan bersedih hati, tidak berputra, tidak berputri. Apalah nasib di hari nanti? Siapa akan menjadi ganti? Ampun Sekanda Sultan Shah Bana. Mengapakah Sekanda selama ini pura-pura? Bolehkah kiranya Dinda menolongnya? Berbelas tahun kita bersuami istri, seorang keturunan pun tidak ada. Barangkali Dinda ini mandul lah. Itukah yang Sekanda risaukan? Ya, jika sekiranya Kekanda meninggalkan dunia, siapakah kelak menggantikan Kekanda dan memerintah kerajaan Pura Cendana? Ampun Sekanda, Dinda ada satu cadangan. Bukankah elok sekiranya kalau kita mengambil seorang anak angkat? Mengapa Dinda tidak beritahu kepada Kekanda terlebih dahulu? Cadangan Adinda memang bagus, istriku. Nanti. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alam Shah Bana mengisytiharkan kepada seluruh rakyat Pura Cendana, sesiapa yang mempunyai kanak-kanak lelaki diminta masuk bertanding. Duli Yang Maha Mulia Sultan akan memilih seorang kanak-kanak, dan kanak-kanak yang bertuah itu akan disandang gelaran Raja Muda Pura Cendana. Duli Yang Maha Mulia Sultan dengan permaisuri Pura Cendana masuk ke balai penghadapan. Datuk Bendahara Sukaraja, Tuan. Dapatkah beta menjalankan pemilihan sekarang? Silakan, Tuan. Pemilihan dimulakan sekarang. Datuk Bendahara, Tuan. Berapakah jumlah anak-anak Pura Cendana ini? Jumlah kanak-kanak 700, Tuan. Laki-laki 100, perempuan 300, Tuan. Baru 400. Mana lagi 300? Masih dalam perut, Tuan. Ya. Oh. Aduh. Ya. Datuk Bendahara, Tuan. Tadi Datuk katakan 100 kanak laki-laki. Ini beta lihat 10 saja. Inilah yang boleh tahan, Tuan. Yang lain?
Kelabu asap, Tuan. Ini cantik. Berikan kepada beta. Aduh, Datuk. Apa nama anak ini? Nila, tuanku. Nila. Nama Mika? Bibi Sagar, tuanku. Oh, nama Mika? Kelopak salah, Tuan. Kelopak salah. Mulai dari hari ini, Datuk dirikan sebuah rumah di luar kawasan istana tempat mereka tinggal. Pati. Supaya anak ini senang berulang alik kelak. Faham. Mulai hari ini, kita gelarkan anak ini Tun Nila Utama, Raja Muda Pura Cendana. Anak Datuk ini macam Marilah, Sunda. Mari. Ampun. Sabar. Sabar, Sunda. Sabar. Tamatlah sudah pelajaranmu. Besok pulanglah ke istana. Ampun. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Anak Datun Nila Utama masuk menghadap. Anak Datun Nila Utama. Ayahanda berasa sangat-sangat bangga kerana pelajaran Ananda pun tamat. Dari itu, sanggupkah Ananda menunaikan hajat ayahanda? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Ananda bersedia menjunjung perintah. Ananda Tun Nila Utama. Sekarang Ananda sudah dewasa. Bagaimana kalau Ananda beristri?
Mengapa Ananda berdiam diri? Pura Cendana tidak kurang dengan perempuan-perempuan yang cantik. Berlebih-lebih lagi anak Datuk Menteri sekalian. Pilih saja yang mana satu. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Adapun anak-anak dari Datuk Menteri sekalian memang tidak layak menjadi istri Patik, tuanku. Tidak layak? Sebab? Sebab mereka semuanya bukanlah perempuan, tetapi betina semata-mata. Tun Nila, apa bedanya perempuan dengan betina? Ampun, tuan. Perempuan memelihara maruah, tetapi betina menjual. Cih! Bentara Mangkubumi, berikan Tun Nila 3.000 dinar. Beta beri tempoh setahun. Mika kembali mesti membawa perempuan menghadap beta. Jikalau tidak, Mika dihukum pancung. Wahai Tengku Nila Utama, janganlah susah hati. Ya Tengku, Patik di sini semua boleh menghiburkan. Kalau Tengku nak cari istri, buat apa jauh-jauh? Di sini kan banyak Tengku. Kalau Tengku beristrikan Patik, Patik sedia menurut kehendak Tengku. Kawinlah dengan Patik. Nama Patik Bunga Seruja, anak Datuk Bendahara. Kawinlah dengan Patik Tengku. Nama Patik Bunga Kemuning, anak Bentara Mangkubumi. Kawinlah dengan Patik Tengku. Nama Patik Bunga Mawar, anak Datuk Pujangga. Kawinlah dengan Patik. Nama Patik Bunga Api, anak Datuk Buka Kawin. Hamba tak ingin nak memilih mereka semua. Muka mereka semua tak ubah macam tepung gomak. Sudahlah, itu. Jangan kau menangis. Aku sendiri pun tak tahu apa maksud Tun Nila perbuat demikian. Itu dia pun Tun Nila sudah balik. Mak, kenapa Mak menangis? Nila, kenapa kau berlaku demikian lupa? Karena tuanku menjadi murka. Itukah yang Mak tangiskan? Suara Mak jangan menangis. Nila tahu apa yang Nila lakukan. Oh ya, Mak, tolong siapkan Nila sedikit beras, gula, garam, cili, dan serba sedikit bahan-bahan dapur ya, Mak. Baik.
Mengapa kamu campur barang-barang ini semua, Nila? Supaya senang menjadi perbezaan di antara perempuan dan betina. Aku bersumpah di hadapan makku dan bapakku. Jikalau ada salah seorang perempuan yang sanggup memasak barang-barang ini dengan sempurna, orang itulah yang akan menjadi pilihanku. Tapi jikalau tidak ada, ku harap mencukur sebarang rambut yang tumbuh di wajahku. Dan aku tidak akan pulang lagi ke Pura Cendana. Paham, sayang? Ya, Nila. Barulah Mak paham. Mak, doakanlah agar cita-cita Nila berjaya. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah hajat orang muda? Bolehkah hamba tumpang bermalam di rumah tuan hamba hanya semalam? Oh ya, boleh, boleh. Silakan, silakan. Terima kasih. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Anak muda ini siapa nama? Datang dari mana? Hendak kemana? Nama hamba Tunila Utama berasal dari Pulau Cendana. Tujuan hamba hendak mengembara melihat keindahan sekitar Buana. Oh, yang ini istri hamba. Yang malu itu anak hamba bernama Sribulan. Siapkan makanan untuk orang muda ini. Tentang makanan janganlah disusahkan. Hamba membawa bekal. Masaklah bekalan hamba ini. Boleh kita makan bersama-sama. Baiklah. Tolong masakkan bekalan orang muda ini dekat ya. Baiklah. Mak, apakah bekalan orang muda ini, Mak? Entah. Mari kita tengok, Nak. Mari. Sudah, Nak. Kembalikan saja onca ini kepada orang muda itu, Nak. Biar Mak masak apa saja yang ada. Baik, Mak. Maafkan hamba, wahai orang muda. Hamba tak dapat memasakkan barang-barang dalam uncang ini. Karena semuanya bercampur aduk. Rempah-rempah kita masih ada? Ada. Tapi tinggal sikit lagi. Kau turun ke bandar bolehlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba bernama Tunila Utama, berasal dari Pura Cendana. Tujuan hamba hendak mengembara melihat keindahan di sekitar Buana. Bolehkah hamba tumpang bermalam di rumah tuan hamba hanya semalam? Silakan, Nak. Boleh, boleh. Mainkan, siapkan makanan untuk orang muda ini ya. Baiklah. Tentang makanan janganlah dibuat instan. Hamba ada membawa bekalan. Masaklah bekalan hamba ini. Boleh kita makan sama-sama. Mainkan, masaklah. Baik. Silakan, orang muda. Bapak berapa orang tinggal di sini? 3 beranak saja. Tengoklah rumah kecil, orang miskin. Ini sudah bagus, Pak. Kalau anak sudi bermalam di sini, bapak pun 1000 kali suka.
cantik ya, Mak? Pakai lagi cantik. Belum cakap begitu pun tak boleh. Kau bercampur aduk ni, Mak. Barangkali orang muda itu gila, Mak. Itulah lain kali tak dulu. Bapak pun berjalan jembatan untuk bapak pun jatuh. Orang semua ketawakan, nak. Hai orang muda, sayang 1000 kali sayang. Lupamu cantik, otakmu miring. Ambillah balik uncangmu. Kalau nenek banyak saksi, cucu yang mana nenek peluk? Cucu Puspawangi. Butakan mata mereka. Cucu tak dapat lari. Nenek tua banyak saksi. Sekarang nenek nak cari ganti. Siapa kena dia yang jadi? Dapat. Baiklah, kalau nenek banyak saksi, cucu mana nenek belum? Cucu Intan. Bukan. Cucu Kenana. Juga bukan. Cucu Teratai. Betul. Teratai jadi. Teratai jadi. Kawan-kawan nanti. Mana nenek? Bolehkah hamba tumpang bertanya, Mak Nenek? Boleh. Nak tanya apa, Tuk Janggut? Nama Mak Nenek siapa? Nama hamba? Puspawangi, Tuk Janggut. Siapa nama Tuk Janggut? Nama hamba Tunila Utama, Raja Muda Pura Cendana. Ampunkan sakit Tengku. Tidak ada apa-apa yang mesti hamba ampunkan. Bangun. Bolehkah hamba berjumpa dengan ayah dan ibu Puspawangi? Boleh. Silakan.
Yangku. Mengapa tak menggunakan payung? Tak panaskah? Manusia yang takut pada panas, kan itu manusia yang bodoh. Sebabnya? Panas sahabat baik manusia. Panaslah yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Dan panas juga lah yang menyegarkan badan. Kalau tak ada panas, hamba akan mati. Dan Tengku tak akan boleh hidup. Dari itu, jangan takut pada panas. Jauhkah lagi rumah Tuan hamba Pesuwangi? Tidak begitu jauh. Sehabis saja hutan kecil ini, kita akan berjumpa dengan sebuah anak sungai. Di seberang anak sungai sanalah rumah hamba. Silakan, Engku. Pesuwangi? Ya, Engku. Mengapa memakai payung di tengah hutan? Kan itu perbuatan yang ganjil. Memakai payung di tengah hutan banyak faedahnya, Engku. Baiklah, apalah faedahnya? Yang pertama, di dalam limbunan hutan begini, sudah tentu banyak ranting-ranting yang kering. Dengan tak disangka-sangka, ranting-ranting itu jatuh menimpa muka. Kan muka kita mendapat cacat, Engku. Ya tak ya juga. Yang kedua, takut kalau najis-najis burung kah, atau najis-najis monyet kah, jatuh menimpa muka. Lagi? Yang ketiga, manalah kita tahu barangkali ada ular yang sedang melingkari ranting-ranting. Kalau kita tak melindungkan kepala kita, setentu ular itu senang memetuk. Dalam hutan yang begini kecil pun ada ular juga. Manalah kita tahu, Engku. Silakan. Engku, kita terpaksa meranduk air sungai ini. Meranduk? Tak berjebatankah sungai ini? Sudah menjadi kebiasaan orang di sini. Mereka lebih suka meranduk daripada berjebatan. Jadi tak ada jembatan lah. Apa boleh buat? Meranduk pun meranduk lah. Silakan. Puspa? Ya, Engku. Mengapa pakai kasut di dalam air? Kan nanti bu. Engku, mengapa pakai kasut dalam air? Kan rusak nanti. Pakai kasut di dalam air banyak faedahnya, Pesuwangi. Banyak faedahnya. Ya, malah tahu dalam air yang keruh begini, entah ada paku kah, kaca kah, duri kah. Jika kita memakai kasut, sudah tentu kita selamat, bukankah begitu? Oh, begitu. Jadi, tak salahlah hamba memakai kasut dalam air. Tak salah. Siapa bilang salah? Nak. Orang muda itu? Dia itu anak raja, Pak. Anak raja? Bos, Pak. Namanya siapa? Namanya... Hamba sungguh berbesar hati di atas kedatangan Tengku untuk janggut anak Raja Sang Hanoman. Yang itu bukan nama hamba. Bukan nama Tengku. Tapi anak hamba kata
Nawangnya hanya bergurau saja. Maafkan hamba, Tengku. Maafkan hamba. Tidak mengapalah. Tuan hamba, bolehkah hamba tumpang bermalam di rumah tuan hamba? Hanya semalam. Dengan segala hormat, Tengku. Silakan, Tengku. Silakan, Tengku. Silakan masuk, Tengku. Buat macam rumah sendiri, Tengku. Terima kasih. Silakan, silakan. Rumah Patek yang buruk yang tidak sepertinya. Sila dulu. Silakan. Yang sebenarnya Tengku dari mana? Siapa nama dan tidak kemana? Nama hamba Tunila Utama. Hamba berasal dari Pura Cendana. Tujuan hamba hendak mengembara melihat keindahan sekitar Buana. Oh, Engkau Nila, yang ini mak hamba. Namanya Standi. Apa kabar, Mak? Kabar baik, Mak. ini istri hamba, namanya Tangi. Nama hamba Kemenyan. Nama hamba Tempat Bara. Puspawangi sememang suka menguji hamba dan maknya. Adik Tangi, Saya Abang Kemenyan. siapkan makanan untuk Tengku Nila. Tentang makanan janganlah disusahkan. Hamba ada bawa bekalan. Masalah boleh kita makan sama-sama. Sudah Tengku, jangan. Patik sudah sedia dalam rumah ini. Tapi ini hajat hamba. Apa boleh buat Tengku hajat? Uncang apa itu, Mak? Uncang bekalan yang Kunila. Disuruh kita masakan. Yang Kunila. Puspa, agaknya yang kau bawa balik ni anak Raja Dila tak? Sudah, biar Mak kembali. Nanti, Mak. Nila ni bukan orang gila, Mak. Tapi orang yang bijaksana. Ini mesti ada satu muslihat yang kita tak tahu. Tak apa, Mak. Biar Puspa hasilkan barang. Sudah, Puspa. Sudah, Mak. Kalau Mak tak sanggup lah nak mengasing-asingkan Puspa. Ada-ada saja si Tok Janggut tu ya. Lah, Mak. Kita masak ya, Mak ya. Kita masak. Silakan santap, Engku Nila. Terima kasih. Silakan, Pak. Kenapa Bapak senang? Luar biasa betul masakan kau malam ini, Puspa. Dari mana kau dapat rempah-rempah ini? Dari uncang Engku Nila. Dari uncang hamba? Ya. Bapak dah baik ladang, Mak. Bapak kau tidak ke ladang hari ini, Puspa. Mak, Tok Janggut sudah bangun. Sudah. Tadi pagi benar dia bangun. Nah, kan sarapan.
Silakan santap sarapan pagi Tengku Tuk Janggut. Terima kasih. Mak, Puspa, kenapa kau heret tangan Mak ni? Marilah tengok, Mak. Kenapa? Cakapkanlah. Janggut tu dah hilang. Dah hilang? Hilang ke mana? Siapa yang curi? Bukan orang curi. Mak ni bodoh betul lah. Tadi cukup. Baranglah apa, Mak. Marilah, Puspa nak tidur. Lawannya ada macam bapa aku. Bapa aku pula. Ada macam bapa engkau waktu muda-muda dulu tak? Masa mak dengan bapak muda-muda dulu manalah? Puspa ada. Pasilah mana tak? Pula. Jemput makan, Mak. Ya, berilah. Mengapa kau ni? Dapat beat? Sampai aku kau langgar. Apa? 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 Macam awak muda-muda dulu lah. Apa yang macam aku muda-muda dulu ni? Orang tu ni nak mampus agaknya. Kunilah. Kenapa Tengku Nila dicukur janggutnya? Kan ada janggut cantik. Sebenarnya hamba membayar niat. Membayar niat? Niat apa, Tengku Nila? Begini. Semasa hamba keluar dari Pura Cendana dulu, hamba telah janji. Jikalau ada salah seorang perempuan yang sanggup memasak barang-barang yang dalam uncang hamba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajat apakah Tuan hamba datang rumah hamba yang tidak sepertinya ini? Kami datang membawa angkatan meminang. Angkatan meminang? Ya, bolehkah kami naik ke atas supaya kita boleh berbicara dengan panjang lebar? Silakan Tuan hamba, silakan. Silakan Tuan hamba. Pangling, jalankan kewajiban dengan segera, tegas. Sekarang kita boleh berbicara. Silakan Tuan hamba. Nama kami Datuk Laksamana Megat Padang Jarak Padang Terpukul, putra Sang Kuryang Prabu Sakti Ratna Galuh Chandra Kiratna, keturunan ayam Belanda. Ya Allah, panjangnya. Kedatangan kami karena nak meminang anak kamu untuk anak kami, Megat Alang Pengketa. Kami harap kamu terima sajalah pinangan kami. Ampun Datuk, sebelum hamba putuskan, biarlah hamba tanya kepada anak hamba. Silakan, silakan. Siapa yang datang ramai-ramai di luar tu, Bang? Yang itulah Datuk Laksmana Padang Jarak Padang Terkukur. Belum pergi perang dah jatuh tersungkur. Apa hajat mereka datang kemari? Kau diamlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ampun Datuk, anak hamba kata kita keturunan lain-lain. Datuk keturunan ayam Belanda, kita keturunan Itik Serati, tak boleh kahwin. Lagi pula anak hamba kata anak Datuk misalnya macam kucing. Inilah pertama kali kami menerima penghinaan semacam ini. Siapakah gerangan di kau orang muda? Adiknya kah? Atau abangnya? Adik pun bukan, abang pun bukan. Tersentuh Puspawangi, Cilaka Badan.
Kis manusia durjana, kata-katamu semua angkuh. Harimau di hutan dapat kujina. Ini kan pula kucing pelihara. Biar berdentum guruh di langit, bumi tak hancur sebelum kiamat. Sudah, mari pulang. Siap. Dengar tidak orang muda. Aku beringat padamu. Siapkanlah payung sebelum hujan. Dan siapkanlah perahu sebelum bah. Payung dah kusiapkan, perahu pun dah kusedia. Hanya menunggu hujan di langit. Sudah, mari pulang semuanya, mari. Pulang. Engkau Nila, mengapa Engkau Nila temenmu? Adakah hal apa-apa? Sebenarnya, sangat berat mulut hamba untuk menceritakannya. Takut kalau tak diterima. Apa hal? Ceritakan Engkau Nila. Begini Tuan hamba. Semasa hamba keluar dari Pura Cendana dahulu, hamba telah bersumpah. Jikalau ada salah seorang perempuan yang sanggup memasak barang-barang dari dalam uncang hamba, perempuan itulah yang akan menjadi pilihan hamba. Kalau begitu, Puspawangilah menjadi Engkau Nila punya istri. Ya, begitulah maksud hamba. Tapi hamba masih takut kalau permintaan hamba itu ditolak. Engkau Nila, kecil tapak tangan biru hamba setarakan. Ini perkara mesti jadi. Adik Tani, adik Tani. Ya Bang Kemenyan. Panggil Puspawangi kemari. Puspawangi tak ada. Dia dah keluar ke taman. Ke taman? Allah. Engkau Nila, cobalah ke taman, minta perundingan dengan Puspawangi sendiri. Terima kasih Tuan hamba. Terima kasih. Bang Kemenyan, apa yang abang berbeka tu? Kau diamlah. Orang tanya pula nak marah. Engkau Nila nak anak kita. Orang tua ni nak mampus agaknya. Jagalah dirimu baik-baik nak di negeri orang. Baik, Mak. Taatlah kepada suami ya Puspa. Baik, Bapak. Ayahanda dan ibunda kedua janganlah disusahkan. Apabila anda telah selamat sampai ke Pura Cendana, nanti anda sendiri datang menyambut ayahanda dan ibunda kedua. Baik, Engkau Nila. Bapak mau kalian sekarang?
jalannya orang itu. Apakah yang Dinda lakukan? Dengan ini, Dinda akan tahu berapa lamakah sudah pelayaran kita. Satu ini berarti 1 hari 1 malam. Ini? Dinda sendiri yang sana. Sudah berapa harikah kita dalam perjalanan, Dinda? 3, 11 hari 11 malam, Kanda. Jauh juga ya. Bila kita sampai ke Pura Cendana? Lewat-lewatnya besok pagi. Sudah, Dinda, tidurlah. Nanti kalau sampai ke Pura Cendana, Kanda bangun. Tidur. Mengapakah kau berhenti di pertengahan hutan? Kakek ini sajalah janji kami. Tetapi aku berjanji ke Pura Cendana, bukannya di sini. Tapi kami mendapat perintah melepaskan kamu berdua di sini. Tahu tak? Mendapat perintah? Perintah siapa? Perintah aku. Ya, menghalang kita. Ayo budak-budak, nah ambil lupa kau. Sekarang kau pilih satu di antara dua. Sayang nyawamu kah atau Puspawangi? Mainlah. Sekarang engkau pula pilih satu di antara dua. Pilih ini kah? Atau ini kah? Jerung di laut dapat kepancing. Jangan kau sangka air tenang tak ada buaya, Megat. Mandilah. Cilaka badan tak?
Sudah pergi sana. Berangkat tadi juga. Datuk Bendahara Paduka Raja. Tapi, Tuan, Berapa lamakah Tun Nila Utama meninggalkan kita? di dalam hitungan Pati, kalau tak salah, Tuanku, 11 purnama. Adakah mendapat perkabaran apa-apa? Pati belum mendapat perkabaran lagi, Tuan. Sudah 11 purnama Tun Nila pergi. Kabar berita pun tak ada. Takkah hidup atau dia mati? Aku sendiri pun tak tahu. Bang, kita berserah saja kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Tun selamat, Bang. Pakcik, Tun Nila dah balik bersama-sama dengan kita. Ya, Pakcik, Tun Nila. Anak bapak balik. Menantu bapak! Menantu bapak! Menantu bapak! Anak aku bawa menantu aku balik lah! Anak aku cantik lah! Menantu aku cantik lah! Kamu berempat adalah pengkhianat Pura Cendana. Besok pagi-pagi akan kubawa kamu semua menghadap Sultan. Baiklah. Sekarang aku kira 1 sampai 10. Siapa yang tak lari, orang itu akan kusihirkan. 1, 2, 3, 4. Aku tak mau pada ini. Mengapa di kau? Ampun tuanku. Tun Nila sudah pulang bersama-sama istrinya, Tuan. Tun Nila sudah pulang dengan istrinya. Datuk Menteri Segatul mengumpul sekarang beritahu hamba rakyat Tun Nila pulang membawa istri. Hiaskan istana cantik-cantik. Pada besok pagi kita sekalian menyambut Tun Nila dengan istrinya secara besar-besaran. Baik, tuanku. Anakku Tun Nila sudah pulang. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Pati harap diampun. Adapun janji-janji anak anda di 11 purnama yang lalu telah anak anda tunaikan. Sekarang anak anda telah pun pulang ke Pura Cendana dengan membawa seorang perempuan. Ampun tuan. Perempuan. Terima kasih Ananda Tun Nila Utama. Adinda Kutuku Permaisuri.
suka anak Datuk Nila Utama membawa seorang istri ialah perempuan. Cantik, cantik macam masa Adinda muda dahulu. Putuangi, inilah ayahanda hamba, Sultan Alam Shah Bana, Raja Pura Cendana. Terima kasih, terima kasih. Yang ini ibunda hamba, Permaisuri Pura Cendana. Kenapa pula tak dikenalkan dengan kita? Tak tahu. Ini tak boleh jadi nih. Kita jangan ketinggalan. Datuk Bendahara Sri Paduka Diraja. Datuk Pujangga. Datuk Bentara Mangkubumi. Datuk nikah kawin. Batu ini, orang sedang cium bau yang wangi, kau menipuk di sini. Bodoh batu ini. Amboi, Datuk. Datuk ni jalan tak nak toleh pun. Adindaku Puspawangi yang manis, yang cantik, marilah sayang. Adindaku Puspawangi yang cantik, marilah sayang. Puspawangi, adindaku yang manis. Aku rindu padamu, Puspawangi. Marilah, aku peluk adindaku. Marilah, aku... Ini apa? Bau busuk. Kau nak potong jalan aku ya? Aduh, wanginya Puspawangi. Aduh, wanginya Puspawangi. Aduh, wanginya. Aduh. Apa yang tercium-cium ni? Aku bukan cium. Hidung aku tumbuh jerawat ni. Aduh. Aduh. Bapak, kenapa makan dengan tangan kiri? Tangan bapak ni sakit, digigit tikus, nak. Awak tolong ambilkan majun. Tangan aku ni sakit, dengar. Aku dengar. Aduh, sakit. Tolong ambilkan sekejap. Ada-ada saja tanda ni. Ya Allah, wanginya. Hai Puspawangi, sedangkan tangan kau begini.
Kalaulah badan kau, bagaimana agaknya wanginya? Ya Allah, gugui manaku Puspawangi. Apa yang Anda baca-baca tu? Aku mendoalah supaya tangan aku ni cepat sembuh. Nah, Majul. Puspawangi. Aduh, Puspawangi. Mati aku. Apa yang tercium-cium tu, Kanda? Bukan, jendela kita ni dah dimakan bubuk. Dimakan bubuk? Baunya pun dah busuk. Bau, nanti. Busuk bau. Tak ada busuk, tak ada bau apa-apa, Kanda. Hidung kau tu tersumbat tu. Wahai kekandaku Sultan Alam Sahbana, sudah hampir seminggu Kekanda tidak bersantap apa-apa pun. Dinda khawatir tentang kesehatan Kekanda. Oh, buah hati. Rupa-rupanya Dinda khawatirkan tentang kesehatan Kekanda. Benar, Kanda. Siang malam Dinda bersedih mengenangkan kesehatan Kanda. Oh, Kanda, kalaulah terjadi suatu hal apa-apa, seumur hidup Dinda akan raih. Oh, Dinda idaman hati. Oh, Dindaku yang ku kenang-kenangkan. Rupa-rupanya bukan Kanda saja yang terindu-rindukan Dinda. Dinda juga terindu-rindukan Kekanda. Oh, hiburkan hati Kekanda yang duka. Marilah kita menari ya Adinda. Dah datang penyakit beta, demam lagi-lagi. Aduh. Oh, ya Allah, ya Tuhanku. Janganlah cabut nyawa suamiku. Dengan ini diberitahu kepada seluruh penduduk Pura Cendana bahawa Sultan Alam Sahbana sedang uzur, diserang penyakit apa ni? Entahlah, bukan aku tahu baca. Itu pasal pangkat kau tak naik. Penyakit demam labi-labi. Datuk. Saya ini tuanku. Penyakit beta boleh sembuh. Tapi tidaklah makan barang yang ajaib. Apakah barang yang ajaib itu, Tuan? Kalau dapat hatimu sang berjanggut. Hatimu sang berjanggut, Tuanku. Itu memang barang yang ajaib, Tuanku. Ampun, Tuanku. Pati dapat mimpi semalam, Tuanku. Kata mimpi Pati, jikalau nak cari musang berjanggut, mesti tunilam carinya, Tuanku. Aman, macam Datuk Bentara juga. Ya, Datuk. Ya. Ampun, Tuanku. Pati pula dapat mimpi lain macam. Kalau sekiranya Tunilam mau mencari musang, tak boleh membawa dia punya istri. Sebab musang takut kepada perempuan, Tuan. Serupa pula dengan mimpi Amba. Pasti, Tuan. Serupa, Tuan. Ajaib. Mimpi Datuk Menteri sekalian sama dengan kata Tok Lucu, Tuan.
Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Raja Muda Tunila Utama bersama istrinya mohon menghadap tuanku. Benarkan mereka menghadap. Menjunjung titah tuanku. Aduh. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Anak anda berdua laki istri sangat kacita mendengar berita tuanku Uzo. Benar anak anda Tunila Utama. Sakit ayah anda boleh sembuh kalau kiranya mendapat musang berjanggut. Musang berjanggut? Ampun tuanku. Anak anda berjanji akan mencari musang berjanggut sampai dapat. Selamat, silakan anak anda. Mohon ayah anda. Nanti. Anak anda Tunila Utama, kalau nak mencari musang berjanggut, jangan bawa istri anak anda. Kerana musang berjanggut takutkan perempuan. Konon kata Tok Ujo. Anak anda begini. Datuk-datuk Menteri sekalian, tuanku, barangkali pada besok hari Tunila keluar mencari musang berjanggut. Dah sebulan kah? Dah 2 bulan kah? Belum tentu dapat. Jika sekiranya datuk-datuk nak mengambil cuti, melayar pergi jauh-jauh, pergilah. Korang wang beta beri. Tak boleh, tuanku. Pati tak mau mendurhaka, tuanku. Ampun tuanku. Biarlah Tunila balik dulu. Baru Pati semua ni cuti. Benar, tuanku. Tak jalan juga jarum aku. Kanda. Ya? Dinda tak fikir yang tuanku itu sakit. Sebab? Sebab tak gunalah Dinda menerangkan. Busuk-busuk pun bapak mertua Dinda sendiri. Apakah yang mengganggu pikiran Dinda? Kanda, maukah Kanda berjanji? Janji? Baiklah. Busuk, Kanda jangan pergi mencari musang berjanggut. Kanda pergi semenit di hujung kampung. Nanti Dinda hantar orang manggil Kanda di sana. Kanda tidak faham, betul? Kanda dah berjanji. Baiklah. Kanda berjanji. Selamat tinggal, Dinda. Selamat jalan Kanda. Jangan lupa janji ya. Baiklah. Tuanku panggil sekarang juga. Tuanku panggil hamba. Kenapa? Baik. Puspawangi yang sebenarnya beta rindukan. Musang berjanggut. Aduh, Datuk. Tuan. Beta dah baik. Balik, Datuk. Tuan.
Tuan. Buat apa Datuk mengendap macam tikus? Balik. Balik. Sudahlah, baik, 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 baik. Anakku Puspawangi yang cantik rupawan. Mana tuanku? Mari duduk. Mari. Mari. Duduk. Turina sudah pergi. Sudah tuanku. Jadi Puspawangi tinggal seorang-seorang saja ya? Benar tuanku. Apa tak takut? Dalam negeri ini banyak hantu tau. Hantu raya, hantu gergaji. Yang lebih-lebih dahsyat tadi. Itulah yang Patik takutkan tuanku. Kalaulah ada orang yang meneman Patik, alangkah bahagianya Patik tuanku. Pasal meneman jangan takut. Mereka pun boleh teman. Alangkah besarnya hati Patik tuanku. Tapi kalau tuanku nak datang, janganlah datang siang hari. Datanglah lewat malam sedikit. Boleh datang. Sudah baik. Boleh datang. Patik mohon dulu tuanku. Ada apa, Datuk? Bolehkah Abang datang menghubungi rumah Puspawan ini? Boleh. Apa salahnya? Datanglah. Boleh. Aduh, mestilah padahal. Di bawah kolong. Ada apa, Datuk? Boleh tak Amal datang di rumah Puspawan malam ini? Boleh. Apa salahnya? Boleh. Betul. Ya Allah, Amal katakan. Aduh, buka kepala. Buka. Siapa itu? Datuk Pujangga. Ada apa, Datuk? Bolehkah malam ini hamba datang di rumah Puspawan? Boleh. Apa salahnya? Datanglah. Datuk, hamba balik dulu ya. Jangan lupa malam ini tau. Baik.
Mataku tak belia, Tidak, Datuk. Tidak. Lain kali, tengok perempuan, mata tak belia. Aku sendiri jaga di sini, tahu? Ampun, Datuk. Apa itu? Hamba Datuk nikah kawin. Ada apa, Datuk? Bolehkah hamba datang ke rumah Puspawangi ini malam? Boleh. Hamba pun keseorangan. Boleh? Alah, terima kasih. Waktu dah sampai. Pukul lah tu. Pukul berapa, Datuk? Pukul 7. Pukul 7. Pukul berapa kali? 7 kali lah. Kau ni bodoh betul lah. Baiklah, saya pukul. Datuk kira ya, Datuk? Baik. 1, 2, 3. Nasib baik Kanda datang. Panggil Kanda sama hamba. Kalau tidak sini Dinda. Kalau suruh mari besok malam bila-bila sajalah. Kanda, biar Dinda ambil kopi ya. Terima kasih. Puspawangi, istri hamba pun tak pernah melayangkan macam ini. Bila si tua itu nak mampus. Bolehkah Dinda bertanya tentang undang-undang negeri di sini? Boleh, apa salahnya undang-undang apa? Dinda. Salah atau tidak, jikalau seorang lelaki masuk di rumah seorang perempuan semasa suaminya tak ada di rumah? Itu salah besar, salah besar. Kalau begitu Kanda ni kan salah lah. Salah juga lah. Tapi itu tak jadi apa. Sebab undang-undang dalam ini negeri Kanda yang bikin. Itu semua boleh padam. Siapa tu? Suami Dinda datang. Suami? Alamak, suami. Mana Dinda? Mana saja?
kalau Kanda tak datang tadi? Asal Puspawangi tak panggil pun Kanda datang. Kanda, biar Dinda ambilkan kopi ya. Baik, terima kasih ya. Ampun, halus kulitnya. Alah, Kanda ni. Sisa siapa pun? Sisa Dinda, Kanda. Kalau sisa Dinda, biarlah Kanda ambil berkatnya ya. Aduh, kenapa Kanda? Nanti Dinda. Kenapa Kanda? Mari kopinya. Alah Kanda, rupanya bisa. Nanti dijatuhkan yang lain ya. Puspawangi punya pasal, tidak pun siapa. Jangan marah ya Kanda ya. Tak ada. Pasal Puspawangi masih terjadi main. Suami Dinda barangkali. Suami Dinda. Payahlah minum, besok pun boleh minum juga. Marilah sini kita bersenda gurau. Kanda, Ya, ajarlah Dinda bagaimana nak cinta-cinta. apa tuh Mila tak ajar pasal cinta? Allah, Mila tu bodoh ya. Memang dia bodoh. Dia belum khatam lagi pasal cinta. Tengok Kakanda, 6 kali khatam pasal cinta. Tahu tak? Kanda, Ya. nyanyilah satu lagu. Nyanyi lagu? Tentang nyanyi, lidah Kakanda belum dikeruk lagi. Allah, berulang sekarang. Oh, jadi nak nyanyi juga? Rupanya tidak. Suara yang tersimpan ni. Nak nyanyi lagu apa ya? Lagu cinta-cinta lah. Lagu cinta-cinta? Yo boleh. Bang seluruh kuali sawah dan gunung mandi kato diri sampai pinang berkecai minta peluk tangan siapa ya? Oh ya, minta peluk tangan Pak Luncai. Sedap juga suara yang tersimpan. Kanda, Ya. nyanyilah satu lagu lagi. Enggak lagi. Indah. Boleh. Pisang
Dinda. Suara siapa yang terpekik-pekik tadi? Suara Dinda, Kanda. Kenapa pula suaranya garau macam guru nak hujan? Dinda putus asa. Putus asa. Dinda ingat Kanda tak datang tadi. Kalau Kanda tak datang, Dinda akan mati. Janganlah mati, Dinda. Kalau mati, biarlah bersama-sama dengan Kak Kanda supaya kita kubur berdua saja. Dinda sakit, Kanda. Sakit apa, Dinda? Aku rindukan Kanda. Aduh, sakit rindu Kak Kanda. Kenapa pula? Sakitnya datang, Kanda. Datang sakit. Biasa Kanda carikan obat. Sakitnya tak boleh obat. Apa obatnya ni? Obatnya cium. Aduh, betulannya itu. Dinda. Biarkan Kanda obat ya. Kenapa pula? Boleh pula pindah lagi? Pindah pula ya? Pindah ke mana? Kaki. Apa pula obatnya? Obatnya cium. Alah kasihannya itu pula. Cium. Tidak siapa pula itu? Suami Dinda, Kak. Kenapa pula ni? Nak makan. Sembunyikan aku. Kenapa pula aku? Kenapa ni? Jadi patah-patah baru makin aku. Agaknya kita datang lambat ya. Tidak, Tuanku. Silakan. Ni orang ke patung? Patung, Tuanku. Patung? Macam Datuk Bendahara Peluka aja. Engkau ni lah sayang-sayangkan Datuk Bendahara. Dia ukir patung macam Datuk Bendahara. Pandainya tu nilai ya. Silakan, Tuanku. Baik, silakan. Datuk. Oh, Datuk. Datuk. Kenapa, Tuanku? Patung tu boleh bergerak. Oh, patung tu memang bergerak, Tuanku. Itulah kepandaian Engkau Nila. Oh, kepandaian Tunila. Oh. Silakan, Tuanku. Ya, sudah. Pandainya Tunila. Patung boleh bergerak. Bunuh lagi. Mari. Apa di bawah tu? Oh, itu tikus, Tuanku. Tikus? Tikus apa begitu besar sangat? Tikus almari. Oh, tikus almari. Patutlah besar ya. Silakan, Tuanku. Ya. Saya tak sangka Tunila begini pandai. Patung boleh bergerak. Tuanku. Tikus tu besar sangat. Dia begitu-begitu beta. Dia tengok beta lagi. Tikus tu tak berbahaya, Tuanku. Silakan, Tuanku. Ya. Mari-marilah, Tuanku. Biar Patik sediakan makanan. Baik. Betul itu.
Pergi jangan lama-lama tau. Datang dekat beta takut. Oi, dapat tidur begini wangi. Kalau badan bos wangi macam mana kawan? Oh, itu katak, tuanku. Kata apa betul? Katak simpan, tuanku. Oh, macam-macam tu Nila. Katak pun boleh pelihara simpan bawah katil. Tuanku. Janganlah panggil tuanku. Panggil Kanda sudahlah. Kanda. Ya, Dinda. Sekarang kita hanya berdua. Marilah kita bergurau senda, Kanda. Itulah yang Kanda tunggu, Puspawangi. Oi, maklumlah di istana tak boleh bergerak langsung. Mari. Mesti dulu. Kita mesti berjanji. Dinda akan menurut semua kemauan Kanda. Tapi, Kanda mesti ikut satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya, Kanda mesti menjadi kuda. Kuda? Kuda apa? Ya, menjadi kuda-kuda. Dinda akan pacu di belakang Kanda. Dan Kanda mesti pusing di tempat ini 10 kali. Sudah cukup 10 kali, Dinda akan menurut apa saja kemauan Kanda. Aja, Dinda? Iya. Baiklah, kuda pun kuda lah. Mengapa lambat, Dinda? Tak saja nak merayap keluar je, Kanda. Makanya dia sembuhkan Kanda. Dah? Dah, Kanda. Jalan, ha? Tak. Baiklah. Jangan risaukan patung itu, Kanda. Satu kali, tapi 9 kali, Kanda. 9 kali pun 9 kali dah. Mengapa kau tinggalkan buah-buahan dengan tombak? Patung memang selalu berada di tempat, Kanda. Mengapa patung itu tidak angkat tingkap? Patung itu memang begitu, Kanda. Nanti sekejap dia berada dalam tempat. Mengapa katak itu menimbul beta? Katak tidak berbahaya, Kanda. Patung itu boleh lompat tingkap. Patung itu memang begitu, Kanda. Sekarang Kanda jalan. Nanti. Aduh. Heran patung boleh lompat tingkap. Lama juga Kanda jadi sultan. Tak pernah tengok patung boleh lompat tingkap. Dia Puspawangi. Kita dah bilang batu ni dah utama banyak hantu.
Dinda, Mbak. Rupanya Kanda yang menangkap-nangkapkan mereka tadi ya? Iya, Dinda. Bila Kanda bilang? Sebenarnya Kanda tidak kemana-mana. Hanya bersembunyi di balik sana. Sudahlah, Dinda. Tak usah diceritakan. Kanda telah saksikan segala-galanya berlaku di dalam rumah ini. Dinda sungguh bijaksana. Kanda, musang berjanggut yang tuanku jam-jamkan itu tidak dapat. Oh, itu dia. Iya, Kak. Mari kita lihat. Ini musang berjanggutnya. Musang? Oi, musang. Tak jawab. Dinda, besok kita akan bawa musang ini menghadap kuda. Kemana ni Datuk nikah kahwin? Ampun tuanku, katanya Datuk nikah kahwin semalam akan julap. Uzur juga. Hairan. Kalau beta dan uzur, Datuk-datuk semua pun uzur juga. Datuk Pujangga, mengapa hidung itu dibungkus macam bawang air beku? Patik terlanggar tembok tuanku. Datuk Bendahara Purukaraja, Patik jatuh dalam perigi buta, tuan. Sehingga patik pula yang dulu. Aduh, sakitnya, tuanku. Bentara Mangkubumi, mengapa mata tu? Aduh, mata Patik disengat ulat bulu tuanku. Macam-macam sakit mika tu. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Patik harap diampun. Musang berjanggut yang tuanku idam-idamkan itu telah pun anak anda bawa menghadap. Ananda Tun Nila Utama. Sangat-sangat susah menangkap musang berjanggut tu tahu. Tetapi bagaimana Ananda dapat menangkap dengan tempoh 1 hari, ha? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sebenarnya musang berjanggut ini bukanlah anak anda sendiri yang menangkapnya tuanku. Tetapi istri anak anda Puspawangi yang menangkapnya. Kata datuk-datuk semua musang berjanggut takut dengan perempuan. Boleh jadi musang ni telajak, tuanku. Baik, datuk bertiga pergi tengok. Betul tak betul musang berjanggut? Peti ini rasanya hamba telah pernah tengok di mana ya? Hamba pun pernah tengok juga peti ini. Sudah, buka saja. Ayo. Kenapa pula tuah kutuk ni di dalam peti? Tak mampus dia agaknya. Mengapa datuk-datuk cegang? Betul musang berjanggut tu? Ampun tuanku. Oleh sebab Patik tak belajar ilmu hewan, Patik tak boleh teka tuanku. Tetapi jenggotnya ada. Patutlah Datuk Pujangga tak naik pangkat. Bodoh. Bentara Mangkubumi, Tuanku. betul musang berjanggut tu? Ampun tuanku. Betul Patik ada belajar ilmu hewan, tetapi belum khatam tuanku. Datuk pun satu dul. Datuk Bendahara Purukaraja, betul musang berjanggut tu? Patik dah khatam tentang belajar ilmu hewan, tuan. Tetapi hewan yang serupa ini, Cikgu pasti belum ajar Patik, tuanku. Datuk dengan Cikgu Datuk pun lagi satu dul. Sudah, mari sini. Boleh harap. Biar beta sendiri periksa. Mati dah pada.
Orang-orang di balai semua turun di bawah dengan perintah beta. Datuk Tiga silang menghadap. Oleh kerana beta takut musang bujanggut terlepas, dari itu Datuk Ketiga angkat ini peti bawa ke dalam istana, tunggu sampai beta datang. Nila Utama, sila menghadap. Ampun Tuan. Datuk Nila Utama, sekarang bawa isteri Ananda Puspawangi menghadap beta dengan perintah. Patih menjunjung perintah Tuan. Ahli-ahli mesyuarat Pura Cendana sekalian, beta sangat senang hati kerana dah dapat musang bujanggut. Mereka sekalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Nanti. Ingat, tidak dibenarkan siapa-siapa tanya pasal musang bujanggut lagi. Tetapi kalau ada yang tanya pasal musang bujanggut lagi, beta hukum potong gaji. Baik. Mereka gemuk. Mereka berdua balik. Macam ada kerja tuanku? Tak ada kerja. Ambil cuti. Balik. Ngomong tuanku. Bukan beta tak tahu. Bikin malu. Buka. Ini peti. Ada yang jadi katak, ada yang jadi tikus almari, ada pula yang jadi patung-patung. Yang si tua ni pergi jadi musang pasal apa? Bikin malu nama beta. Bikin malu Pura Cendana. Tak boleh harap. Bodoh. Beta semalam pun jadi kuda. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Ananda berdualah isteri masuk menghadap. Ananda Nila Utama dan Puspawangi. Ayahanda minta maaf di atas kelancangan Datuk-Datuk Menteri sekalian. Dan ayahanda sendiri masuk ke rumah Ananda masa Ananda tidak berada. Di dalam niatan ayahanda tak ada apa-apa.
Bah, tak ada apa-apa. Tak pula Datuk Menteri sekalian. Tidak ada apa-apa. Yang sebenarnya, Ayanda mau tahu perbedaan di antara perempuan dengan betina. Sekarang baru Ayanda tahu. Sepernama yang akan datang ini, Ayanda hendak pabalkan Tun Nila Utama bergelar Sultan Purajuta. Dan Puspawan bergelar Permaisuri Purajuta. Ayanda sudah tua dan uzur, tak layak lagi memerintah biar rakyat. Dari itu niatan Ayanda hendak pergi ke tanah yang suci menunaikan fardu haji. Apa hal Datuk-datuk semua, Anda pencet. Allah, berhenti. Tidak ada masker oksigennya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?